Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita doakan sama-sama. Kalau tak ya. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kami sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada kami. Serta tambahkanlah kami ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa ni ada dua sirah lah, seperti mana kita dah bincangkan saya dalam kita punya slide ni. Wa zidna ilman ataupun warzuqna ilman. Baik. Alhamdulillah kita telah masuk hari madrasah Ramadan yang ke berapa Hari ke berapa ni? 8 jadi kita dah masuk 7 pelajaran lah. Seperti mana dalam yang slide yang kita telah ikuti ni. Di pelajaran pertama kita Fawatihus Suwar. Ni pelajaran 1 Fawatih As-Suwar yang kita belajar pembuka-pembuka surah. Yang ada berapa pembuka surah? Cara Allah buka surah ada berapa? 11. Tapi satu tu dia sekalikan. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia sekalikan. Kan? 11 yang pertama tengok apa itu Fawatih surah, iaitu ayat-ayat yang menjadi pembuka bagi surah dalam Quran. Iaitu 10 caralah Allah buka ayat-ayat pada surahnya. Pertama, Allah buka dengan pujian. Ada 14 surah Allah buka dengan pujian. Alhamdulillah, Subhanallah, Tabarakalladzi, kan? Itu. Kemudian Allah buka dengan huruf tahajji ataupun huruf muqatta'ah kita sebut. Huruf ijaiyah Allah buka. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, ha mim dan sebagainya. Ada 29 surah. Ni yang kedua. Kemudian yang ketiga A. Yang tiga ni ada 2 kali. 3A dengan 3B. Allah buka dengan panggilan kepada Rasulullah. Nida'i li Rasulillah. Ya Nabi, ya ayyuhar Rasul. Yang itu Kemudian Allah buka yang kedua panggilan juga. An-nida'u li ummati Rasulillah. Panggilan kepada umat Rasulullah. Ada 5 surah juga. Jadi ada panggilan kepada Rasulullah ada 5 surah. Panggilan kepada umat Nabi pun ada 5 surah. Ya ayyuhan nas. Kan? Ya ayyuhal mu'minun. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Itu cara Allah buka surah. Ada 5 surah yang Allah buka dengan panggilan kepada umat. Jadi ini dia termasuk dalam kategori an-nida, iaitu panggilan. Jadi dia sekalikan, ulama sekalikan nombor 2 dan 3 ni. Kemudian yang keempat, cara Allah panggil dengan perkhabaran. Perkhabaran, berita. Yas'alunaka 'anil anfal, bara'atun minallah, contohnya. Allah buka terus dengan perkhabaran. Iqtaraba, apa dia? Boleh baca dulu. Bukan. Itu tengah-tengah. Pembuka surah. Ini semua mula-mula surah, ayat 1. Kemudian Allah buka dengan sumpah. Wal asr. Kan? Wattin. Itu semua dengan sumpah. Ada 15 surah yang Allah buka dengan sumpah. Ada 23 surah Allah buka dengan berita, khabar, cerita. Nanti boleh rujuk ni surah-surah ni buat apa orang kata? Buat tadabbur, buat kajian. Jadi ni yang kelima. Yang keenam Allah buka dengan syarat. Kan? 7 surah Allah buka dengan syarat. Iza waqa'atil waqi'ah. Kan? Apabila terjadinya apa yang terjadi, apa akan berlaku? Syarat dia. Jadi syarat dia mesti jadi gempa tu barulah berlaku sesuatu. Apa dia? Dia syarat. Kan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ini semua Allah buka dengan syarat, ada 7 surah. Kemudian Allah buka dengan perintah Qul ataupun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Qul ya ayyuhal kafirun. Allah buka qul, katakanlah, bacalah oleh engkau. Jadi ada 6 surah Allah buka dengan perintah. Kemudian Allah buka dengan tanya pertanyaan istifham. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang insan? Amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya. Ada 6 surah Allah buka dengan istifham. Allah buka kemudian dengan doa laknat kepada orang kafir. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang. Allah buka dengan tu. Wailul likulli humazatil lumazah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ni Allah buka dengan doa laknat. Dan yang ke-10 Allah buka dengan sebab. Li'ila fi Quraisy, kerana biasa sangat ada orang Quraisy ni yang mudah berulang-alik ni dengan aman. Jadi mereka akhirnya kufur. Mereka lupa nak puji kepada Tuhan Kaabah. Tuhan mereka yang selama ni bagi mereka mudah urusan. Jadi ini ada 10 fawatih surah ni, perjalanan pertama yang kita dah belajar. Kemudian kita fokus pada huruf muqatta'ah. Ini yang saya dah buat. Ada berapa huruf muqatta'ah? Jawapan di bawah ni. 30. Dalam berapa jenis? 14 jenis. Ni nampak ni. Ni nombor 14 jenis huruf muqatta'ah, 30 huruf muqatta'ah dalam 29 surah. Surahnya apa? Ni. Alif Lam Mim ada dalam 6 surah. Alif Lam Ra saja ada 5 surah, Yunus dan sebagainya. Ini nombor dia. Jadi ini penting, jadual ni boleh simpan terus lah. Kan nanti. Kemudian yang kedua, pelajaran 2 kita dah masuk. Kita fokus kepada apa tajuk yang kita nak bawa Ramadan ni. Aluha Hamim. Ada 7 surah Aluha Hamim ni. Ada 7 surah yang ni kita dah terangkan. Tentang sedikit kelebihan dia, keutamaan Aluha Hamim yang dipuji, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mis'an bin Kidam dan ahli tafsir yang lain tentang nama dia. Baik, kemudian pelajaran 3, penamaan surah Ghafir. Jadi daripada Aluha Hamim kita fokus satu surah, iaitu surah apa? Ghafir, atau nama lain dia Mukmin. Bagaimana penamaan itu terjadi? Ni pelajaran 3 yang kita dah belajar. Jadi Ghafir ni tidak terjadi, nama dia sempena ayat 3. Manakala Mukmin ni sempena ayat 28. Kemudian pelajaran yang ke-4, info tentang sedikit info ringkas surah Ghafir ni apa dia. Surah Ghafir ni adalah yang keberapa turunnya dan penyusunannya. Dan berapa muka surat yang ada pada dia. Itu semualah dalam juzuk yang keberapa. Baik. Kemudian pelajaran 5 kita dah masuk tadabbur lah. Jadi tadabbur ayat 1 hingga 3. Beberapa terjemahan dan tadabbur. Jadi terjemahan ni kita dah lalui. Dan beberapa hadis yang kita bawa. Ini ringkasan-ringkasan dalam terjemahan pasal macam mana turun kitab. Ini jadual yang penting untuk kita ambil sebagai pengajaran lah kita lah. Boleh buat nak mengajar pun boleh. Kemudian Lailatul Qadar, apa itu istilah yang ada 2 istilah yang utama Lailatul Qadar, iaitu dalam bentuk mudhafun ilaih, iaitu Lailatul Qadar, dalam bentuk sifat Lailatul Mubarak. Ini dari surah-surah dia. Dan apa maksud Qadar ada 3, dan apa maksud Mubarak ada 2 yang utama. Berdasarkan ayat-ayat ni. Kemudian kita daripada ayat 2 lagi kita tadabbur tentang tanzilul kitabi minallah, apa itu Allah. Dan Allah itu Al-Aziz, apa itu Al-Aziz. Kita dah kupas apa makna Al-Aziz, ada 3 makna Al-Aziz, 3 makna yang penting. Kemudian tentang Al-Alim, apa itu Al-Alim. Al-Alim, Allah itu Al-Alim. Apa perbezaan antara alim, alim, dan tarik ilmu. Ini sebenarnya diringkas dia. Okey. Kemudian kita masuk surah ayat 3 dah. Ayat 3 ni ringkas sekali. Ada 2 targhib dengan tarhib dalam ayat tu. Kemudian baru Allah ingatkan tentang keutamaan tauhid dia dan ingat kepada hari akhirat. Iaitu Allah bagi motivasi dan Allah bagi ancaman. Kemudian baru pergi kepada, oleh itu abdikanlah diri kepada Allah. Ni ayat 3 dan hadis-hadisnya. Okey. Ayat 4 hingga 6 yang kita dah bincang juga. Baru-baru ni terjemahan dia dan juga tadabbur dia. Kita dah masuk ayat 4, kemudian sambung ayat yang ke 5. Ini ayat ke-5 dan terus masuk ayat ke-6. Ini semalam Jadi semalam ramai yang tak ada Itu kita bincang bahasa Arab. Tak apa, nanti boleh tengok rakaman kupasan ni tentang ni yang kita buat ni.
Baik. Kemudian hari ini kita masuk insya-Allah ayat 7. Pelajaran 7, pelajaran 7. Terjemahan dan tadabbur surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Sebenarnya ini pelajaran 8. Tapi saya dah keluarkan yang bahasa Arab, saya asingkan. Jadi tinggal jadi 7 lah. Sebab dia sesuai dengan hari. Hari 8, pelajaran 8 patutnya. Tapi dah kurang satu. Sebab bahasa Arab tu saya keluarkan. Yang untuk pelajaran bahasa Arab kita asing lain. Okey. Jadi pelajaran 7 insya-Allah ini cuba kita baca dulu surah ayat 7 hingga 9. Boleh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات وذلك هو الفوز العظيم. وذلك هو الفوز العظيم. Baik. Kita tengok terjemahan dia. Seperti biasalah yang ini saya kalau tengok dalam terjemahan yang kita ada di sini, skrin ni, kalimah-kalimah tu ada warna Warna hitam apa? Isim. Warna merah apa? Fi'il, kata kerja. Warna hijau apa? Harf. Di bawah tu hukum pada kalimah tersebut. Hukum i'rab dia. Baik. Jadi mula dengan allazina. Jadi Allah mula dengan allazina. Jadi allazina dalam ayat ni, biasa allazina kalau mana ayat lain dia jadi badal. Iaitu dia jelaskan daripada kalimah sebelum. Namun dalam ayat ni dia mubtada'. Allazi itu sekalian yang Allah mula dengan ayat dengan isim mausul. Dia bukan sambung lah. Jadi Allah nak nyatakan sekalian yang apa dia? Yahmiluna apa? Mereka memikul. Mereka memikul. Ini kaedah berapa ni? Berapa? Kalau dalam kaedah 5. Ada ya di awal kalimah, waw nun bari fathah. Dan dia sejenis apa? Fi'il mudhari'. Warna merah. Jadi saya tak sebut dah fi'il tu, terus sebut mudhari' dan dia marfu'. Jadi mereka memikul al-arsyah akan al-arsh. Boleh Jadi itu dia terjemah allazina. Okey, sekalian yang
Mereka memikul akan al-arsh dan makhluk yang di sekeliling baginya. Ataupun kita kata sekalian pun boleh juga. Yang di sekeliling baginya. Mereka bertasbih dengan pujian bagi Tuhan bagi mereka. Okey, kenapa ada bagi ni? Ni baginya. Sebab bawah nampak mudhafun ilaih itu bagi. Ni pun kenapa ada bagi? Mudhafun ilaih. Ni ada bagi sebab mudhafun ilaih. Terjemah, sambung terjemah. Dan mereka beriman kepadanya. Itu rujuk pada Allah. Dan mereka memohon keampunan bagi orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Jadi sampai sini habis ayat tu. Siapa ni? Malaikat tu. Jadi para malaikat yang penanggung arash. Dia menanggung arash. Dan bersama dengan makhluk malaikat lain. Makhluk ni juga malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arash. Banyaklah. Apa mereka kerja mereka? Tasbih satu. Sentiasa tasbih. Kemudian puji Allah. Suci, tanzih, bersihkan daripada kekurangan dan sanjung sifat yang layak bagi Allah. Ni dua maksudnya. Bila ada dua-dua, tasbih dengan tahmid maknanya apa? Satu, sucikan daripada kekurangan. Satu lagi, sanjung sifat yang agung, layak. Okey. Kemudian wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Dan kerja yang seterusnya, mereka memohon keampunan. Jadi kalau tengok kita nampak ada merah ni, kita tahu ini kerja dia. Pertama, mereka buat apa? Kedua, mereka buat apa? Ketiga, mereka buat apa? Beriman, yakin. Kemudian keempat, mohon keampunan. Ni lagi. Jadi pertama dia buat pekerjaan yang mulia, pikul arash, tasbih, beriman. Ni satu perbuatan yang amat mulia. Dan kemudian daripada itu tadi, amal yang mereka buat tu, mereka buat apa lagi? Mereka doakan bukan untuk diri mereka ni. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Subhanallah. Itulah empat perbuatan mereka. Baik. Kemudian apa doa mereka? Allah sebut Rabbah. Jadi kat sini kita nampak ada wahai. Jadi kalau dalam Quran kita nampak ada Rabbana, Rabbah tiba-tiba baris atas. Maknanya ada wahai lah tu. Ada ya Rabb sebenarnya. Sebab tu ada wahai. Cuma ya tu dia dah dihilangkan. Jadi ada ya tu nama dia harfun nida. Rabbah ni disebut ni hukum dia apa ni? Munada. Jadi mana-mana munada mesti ada harfun nida. Cuma sama ada harfu tu ditulis ataupun tak tulis. Jadi dalam hal ni tak tulis, ringkas je. Terus Rabbah. Jadi sebab tu kita kata ni doa dia. Sebab tu kita berhenti sampai sini ayat ni. Lillazina amanu, habis sampai sini. Kemudian Allah cerita doa dia. Ini dialog dia. Ni ucapan malaikat ni. Ni ucapan malaikat. Allah cerita sampai sini, kemudian Allah cerita ucapan malaikat. Apa ucapan dia? Wahai Tuhan bagi kami. Wahai Tuhan bagi kami. Telah luas oleh Engkau akan setiap daripada sesuatu rahmat dan ilmu. Jadi ilmu rahmat Engkau luas dan ilmu Engkau amat luas. Maka ampunilah oleh Engkau bagi orang-orang yang telah bertaubat oleh mereka. Jadi pertama Allah beritahu apa kerja mereka yang ni, ini yang utama. Sebab tu Allah panjang cerita dia. Allah terus masukkan doa dia sekali. Panjangnya doa mereka ni apa dia? Dia minta, dia puji Allah dulu. Rahmat Engkau luas dan ilmu Engkau sangat luas. Oleh itu ampunlah siapa? Orang-orang yang taubat. Jadi orang-orang yang bertaubat sentiasa didoakan malaikat untuk diberi keampunan. Maknanya disokong ni. Syafaat lah kira malaikat. Kita taubat kan. Rupanya ada penyokong belakang. Tolonglah ampunkan dia. Ya Allah. Kalau kita sedar tu rukun iman yang kedua tu hebat tau. Tapi lalu orang lupa. Sebab tu kadang-kadang sebelah ni tak perasan. Tapi bila meremang perasan pula. Jin. Ini lagi lama duduk kan.
Tak perasan kan? Lagi lama duduk daripada kecil tak perasan. Tapi tiba-tiba, uish, ada ni lah, ada ni, boleh perasan. Dia lebih takut pasal apa? Dia lebih beriman kat benda tu daripada rukun iman yang ada sepatutnya. Tengok rukun iman kita tercalar banyak. Sebab tu orang pesaja tahyul banyak. Jadi, dia memohon kepada orang yang bertaubat. Kemudian, wattaba'u. Dan, sambung, dan telah mengikuti oleh mereka akan jalan bagi engkau. Dan peliharalah oleh engkau akan mereka akan siksaan daripada neraka yang menyala-nyala. Jadi ini istilah al-jahim. Jahim ni maknanya api yang membara, menjulang-julang. Baik. Jadi ini dia pertama apa syarat dia kata untuk siapa dia doakan khusus untuk orang yang nak taubat, iaitu rujuk. Taubat ni rujuk kembali kepada Allah. Dan dia ikut jalan Allah. Jadi siapa yang tak ikut jalan Allah tu tak termasuk dalam doa ni. Siapa yang tak mahu kembali kepada Allah tak termasuk dalam doa ni. Dan yang paling besar sekali apa dia? Waqihim azaban. Nah, jadi dan qi. Ni unik Ni bukan huruf Ini apa? Jadi dah merah senanglah kenal. Satu je huruf qaf je. Qi je kan? Ini sebab tu saya dah merahkan Dia fi'il amar. Fi'il amar dan fa'il dia tersembunyi. Fa'ilhu mustatir. Apa rasa-rasa? Waqa. Fi'il amar waqa. Dapat? Jadi waqa jadi qi saja. Sebab fi'il amar dia kena buat apa? Dia kalau nak buat fi'il amar dia kena ni susah sikit, tak apa kita tahu satu ni pun okeylah. Fi'il amar contohnya kita nak minta ampun. Dia dah ambil daripada kalimah fi'il mudhari' ni. Taghfiru kan? Okey, taghfiru ni fi'il mudhari'. Nak jadikan fi'il amar dia tiga step je. Buang ta. Jadi tinggal ra je. Fa. Kemudian yang ni pun buang sukun, buang ta, tukarkan sukun. Jadi macam nilah. Ikut sebiji. Jadi bunyi dia ghafir. Sekarang ni tak boleh bunyi. Bila tak boleh bunyi kena buat apa? Tambah apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal ni sekadar nak bunyi sebab tu ada dia. Itu je. Mana-mana kalimah pun bila dia jadi sukun, dia tak boleh bunyi, kena letak apa? Memang macam tu. Sebab tu ada hamzah wasal. Tapi kadang-kadang ada juga fi'il amar tak ada hamzah wasal. Sebab tak boleh letak. Sebab dia boleh bunyi. Jadi ingatlah kena faham hamzah wasal ni sebab apa kena ada? Sebab sukun nak bunyi macam mana? Kalau tak ada, ghafir macam mana nak bunyi? Jadi dia boleh bunyi bila ada hamzah wasal jadi ighfir. Faham? Jadi ni syarat asal. Jadi ni kalimah yang selamat. Semuanya ni huruf yang selamat. Ra, fa, ra, huruf selamat. Ada huruf tak selamat, tak sihat. Huruf apa? Ada 3 huruf yang tak selamat. Huruf disebut huruf sakit. Huruf sakit apa dia? Alif, waw, ya. Ini huruf sakit. Okey, ni ra, fa, ra. Sekarang ni kita nak tukar kalimah taqa daripada perkataan waqa ni. Ni waqa. Jadi dia jadi taqi. Taqi je macam ni. Jadi macam ni dah. Bila jadi fi'il amar, macam mana? Apa syarat fi'il amar? Ni fi'il mudhari' Ni madi. Ni mudhari'. Jadi fi'il amar ambil daripada fi'il mudhari'. Jadi fi'il amar jadi buang apa? Buang ta, tinggal huruf qaf dengan huruf ya. Ni sukun dah. Ni jadi macam ni je. Okey. Tapi ada syarat kedua. Syarat kedua kena sukun kan?
Yang ni ada baris ke tak ada baris? Tak ada. Jadi dia dah sedia sukun dah. Dan dia bila dah sukun pula, sedia sukun dengan lagi double apa dia? Mati. Tinggal bunyi. Sebab tu bunyi ki je. Faham? Nampak tak? Sebab tu lah bunyi ni je. Boleh faham tak? Cukup lah faham satu ni, cukup lah. Faham? Jadi sebab, tapi kena tahu yang ni dulu. Ini disiplin dia. Akhirnya tinggal lah qi je. Jadi waqi. Qi tu maknanya daripada perkataan waqa tu lah. Dah hilang. Okey. Jadi peliharalah oleh engkau akan mereka daripada azab, siksaan yang menyala-nyala. Baik. Sambung lagi doa dia. Ayat yang ke-8. Wahai Tuhan bagi kami dan masukkanlah oleh engkau akan mereka akan syurga-syurga bagi Aden. Aden ni ada nama dia sebenarnya, ada makna juga. Makna dia macam makna jannah juga, lebih kurang je. Segar, makna dia yang macam tu. Yang telah menjanjikan oleh engkau akan mereka dan sesiapa yang telah berbuat baik oleh ia daripada bapa-bapa bagi mereka dan pasangan-pasangan bagi mereka dan keturunan-keturunan bagi mereka. Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, adalah maha bijak sana. Sesuai lah kita tengok Jadi semua jawapan bila ada ni, jawapan dia dekat bawah je. Bagi sebab mudhafun ilaih. Nampak ni Kalau ada adalah ni sebab dia apa? Sebab apa kena ada adalah? Sebab khabar. Jadi ni mubtada dia. Dia khabar dia berapa? 2. Khabar pertama, khabar. Jadi mubtada lepas tu mesti ada khabar. Okey. Bila khabar ada adalah tu. Jadi mana-mana kalimah ada adalah, kita tahulah ini adalah khabar. Predikat dia. Kemudian dan ayat ke-8, ayat ke-9 dan peliharalah oleh engkau akan mereka akan keburukan-keburukan. Bila tambah akan, maknanya dia apa ni hukum dia? Ni, maf'ulun bih. Jadi kadang-kadang maf'ulun bih boleh jadi berapa? 2. Ada kalimah maf'ulun bih boleh jadi 2 kali. Maf'ulun bih pertama, maf'ulun bih ke 2. Ada akan lagi. Okey, dan sesiapa yang engkau pelihara akan keburukan-keburukan pada hari itu, maka benar-benar telah merahmati oleh engkau akannya. Dan demikian itu ia adalah kejayaan yang besar. Jadi kat sini ada yang, kenapa? Sifat untuk siapa? Lil fauzu ni saya terus buat. Mana-mana sifat kita akan link kat mana. Baik. Jadi ini adalah terjemahan. InsyaAllah nanti ni kita bagilah slide ni. Boleh tengok balik. Saya akan buat satu asing untuk terjemahan saja, keluarkan. Slide untuk terjemahan ni saja. Daripada ayat 1 sampai berapa yang kita belajar. Senang nak buka situ je. Sebab ni dia campur-campur kan. Nanti saya buat satu asing. Baik. Inilah 3 ayat yang Allah rakamkan tentang perbuatan malaikat, antara perbuatan malaikat yang mulia di sisi Allah. Malaikat yang hebat ni. Dan antara malaikat yang besar. Yang amat besar. Baik. Ustaz lompat sikit Ustaz. Kalau kita nak tukar kepada kami tu, mana? kalau malaikat tu katakan kita nak baca, kita nak tukar kepada kami. Oh ni, ampunkanlah mereka. Itu jadi Robbina ke Robbana? Sekejap Rabbihim. Jawab bawah ni. Rabbana. Rabbana juga. Bagi kami. Tak yang malaikat kata mereka tu.
Mana? Ampunilah mereka Ni. kan. Rabbina. Oh, ampunilah mereka. Ni. Katakan kita baca doa tu. Fir lana, waqfir lana lah. Contoh kita baca Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian faghfir lana. Faghfir lana je cukup dah. Yang ni faghfir lil ladzina tabu, dia bagi tahu siapa. Kepada golongan mana? Golongan yang, jadi kita tengok di sini dia doa ada dua syarat. Dua syarat untuk didapat perolehi doa malaikat ni. Pertama, mesti selalu taubat. Kita memang sentiasa istighfar. Sentiasa nak taubat kepada Allah. Jangan pernah rasa tak ada dosa. Lagi banyak solat, lagi kena. Orang yang paling banyak solat siapa? Rasulullah. Dan paling banyak istighfar siapa? Rasulullah. Paling banyak solat kualiti siapa? Rasulullah. Paling khusyuk solat siapa? Paling banyak istighfar siapa? Cuba bayangkan. Tiba-tiba kita paling tak banyak istighfar, paling kurang solat, paling tak ada ilmu, tak ada istighfar. Lagi tak patut. Malu kita. Lagi tak patut. Sebab itulah ni. Syarat dia apa? Nak dapat doa ni? Taubat. Doa malaikat ni makbul tak makbul? Memang makbul lah. Dia yang pegang arash tu. Hebatnya. Memang makbul. Dan syarat kedua mesti apa? Ittiba'. Ikut jalan Allah dan Rasul. Syarat dia mesti ikut sunnah Nabi. Tak boleh main ikut je asalkan amalan boleh, ustaz kata je ikut je lah. Tak boleh juga. Kita tak tahu. Kena pastikan kita ittiba', betul-betul ikut jalan Allah. Dapat ni dua syarat. Perbuatan yang kita kena buat apa dia? Taubat dan usaha untuk ikut sunnah, ikut Allah. Itu. Baru dapat apa yang paling besar ni? Dapat jaga daripada azab yang menyala-nyala. Ni paling hebat, paling besar. Dapat terjaga daripada azab ni. Pasti kalau makbul, selamatlah kita. Dapat jadi ni makbul, selamatlah kita. Jadi, kemudian dia kata gini, Rabbana, masukkanlah. Syurga pula. Masya Allah. Ini lagi satu sambungan. Masukkanlah golongan ni tadi yang taubat dan juga apa dia? Ikut Allah dan Rasul. Sangat cinta nak ikut ni. Masukkanlah golongan ni kepada syurga yang engkau janjikan kepada mereka. Iaitu kepada siapa? Orang yang buat amal soleh, amal baik pula, amal soleh. Sama macam tadi juga sebenarnya. Amal soleh tu apa dia? Antaranya ni lah dia. Taubat dan ikut Allah. Itulah amal solehnya. Dan kemudian wa'adtahum. Wa'adtana boleh tak? Wa'adtana lah. Yang ni kalau kita nak baca doa yang macam ni, lebih kurang macam ni dalam surah Ali Imran ayat 193. 193 194. Nanti baca yang tu selalu. 193, 194, 195. 192, 93, 94. Doa itulah. Sama. Tapi itu orang-orang yang beriman doa. Kita doa. Lebih mudah yang itulah. Itu yang Allah janjikan. Baik. Jadi kita tengok tadabbur dia. Saya bagikan beberapa bahagian tadabbur dia. Bahagian pertama kita tengok kepada Allah nyatakan ada makhluk yang bertugas mengikut arash. 4 tugas dia dah. Pertama mengikut arash, bertasbih, beriman dan memohon ampun untuk siapa? Orang beriman. Lil ladzina amanu. Siapa orang beriman ni? Nanti Allah jelaskan dalam doa dia. Orang beriman yang macam mana? Jadi ini bahagian pertama lah saya bagikan. Dalam ayat 7 ada dua part. Pertama Allah nyatakan dan doa malaikat kita asingkan dulu. Jadi Allah tabaraka wa taala kemudian mengkhabarkan satu berita gaib. Ini khabar gaib daripada Allah lah. Kita tak tahu benda ni. Mana kita tahu ada malaikat rupanya yang doa. Yang seharusnya menggembirakan orang beriman. Jadi ini satu benda bentuk tasliyah. Juga. Khabar ini juga merupakan satu rukun yang wajib bagi setiap Muslim untuk mengimaninya. Iaitu rukun beriman kepada para malaikat. Antaranya ni. Kita kena beriman yang ni. Jadi Allah mengkhabarkan di antara tugas para malaikat yang mulia ialah mendoakan setiap orang yang mensucikannya, memujinya. Bukan ni, tadi yang bertaubat sepatutnya silap. Yang bertaubat dan juga melakukan amal soleh tadilah. Ikut
Allah dan Rasul. Ini okey, baik. Jadi antara ayat lain lagi yang menyatakan tentang tu, Allah malaikat ni doakan orang beriman ni. Buka surah 33 ayat 43. 33 43. Ini doa dia juga ketika di dunia. Jom kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. والذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. Dialah iaitu Allah yang yusalli alaikum, iaitu Allah memberi rahmat kepada kita. Bila Allah ni, Allah bukan doa, Allah bagi rahmat kepada kamu, orang-orang beriman. Demikian juga para malaikatnya mendoakan orang-orang beriman ni apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar dapat petunjuk, agar mereka dapat keluar daripada kegelapan kepada cahaya, agar mereka sentiasa di atas petunjuk. Ni antara juga doa Allah dan malaikat. Allah bagi rahmat kepada orang ni dan malaikat mendoakan supaya kita selamat berada di atas jalan yang lurus. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah ini Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hey. Apa ciri-ciri je orang-orang yang beriman ni? Dalam surah 2 ayat 218. Surah 2:18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Jadi antaranya adalah Allah kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Ini ciri orang yang mengharap rahmat Allah, maka Allah kata dia wa kana bil mu'minina rahima. Allah balas dengan rahmat dia. Syarat dia apa? Cara dia mengharap rahmat Allah dengan beriman kepada Allah, berhijrah daripada melakukan maksiat kepada Allah, daripada perkara yang boleh menjauh kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Wajahadu fi sabilillah, dan tidak ada makna hijrah tanpa pengorbanan. Sebab tu diselang dengan wajahadu fi sabilillah. Tak ada makna iman tanpa hijrah. Jadi kita tengok kat situ, tak ada makna nak dapat keampunan Allah dan rahmat Allah tanpa adanya usaha mencari rahmat Allah. Tengok daripada belakang. Boleh? Tak ada makna tak boleh dapat keampunan Allah dan rahmat Allah tanpa ada usaha mencari rahmat Allah. Faham? Tak ada mana pula usaha mencari rahmat Allah tanpa ada pengorbanan untuk Allah. Tak ada. Tak ada mana juga apa dia? Pengorbanan ni tanpa juga hijrah ni. Hijrah mesti ada pengorbanan. Dan semua ni tak ada mana. Jadi siapa yang nak beriman, tak ada makna iman tanpa usaha ni semua. Inilah makna iman. Iman tu maknanya apa? Hijrah, korban. Ini barulah Allah kata ulaika yarjuna rahmatullah. Baik. Jadi ini antara ciri orang beriman. Yang kemudian dalam surah yang lain, apa antara dia bentuk hijrah pengorbanan mereka ni, dalam surah 12
ayat 108. Surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa minat muttabi'. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Daripada semua ciri tadi, beriman, berhijrah, berkorban cari rahmat Allah, itu ada dalam satu kesimpulan yang besar, iaitu apa dia? Inilah jalan aku, Nabi kata. Inilah jalan dia, orang beriman. Apa dia? Ad'u ilallah. Semua usaha tadi adalah usaha untuk mengajak kepada Allah. Itulah rangka utama dia. Itulah tujuan hidup kita ni. Mengajak kepada apa? Allah. Di dunia lagi. Supaya apa? Ke akhirat kita selamat bertemu dengan Allah. Dan atas dasar apa ajakan tu? Ala basirah. Di atas ilmu yang Allah tetapkan, Allah ajarkan. Jadi inilah sikap siapa? Rasulullah, Nabi. Demikian juga siapa yang dakwa bersama Nabi. Siapa juga? Aku buat kerja ni. Dan siapa yang dakwa bersama aku? Wa manit taba'ani. Orang yang bersama aku juga melakukan hal yang sama. Dan wa subhanallah, maha suci Allah daripada, dan tidaklah aku termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Jadi jalan untuk kita ni selamat daripada mensyirikkan Allah, apa kerja dia? Apa jalan untuk kita selamat dia punya? Sebab syirik ni halus ni. Apa jalan dia? Ayat ni jawapan dia. Ni kerja kita kena buat kerja ni. Kena buat kerja ni. Kena buat kerja ni. Dan kena usaha ikut apa yang Nabi dapat daripada ilmu Allah ni. Ala basirah. Jadi ataupun ayat lain, ala basirah ni apa makna dia? Arakallah. Apa yang Allah tetapkan atas apa yang Allah, pandangan Allah, bukan pandangan siapa-siapa pun. Bima arakallah. Dalam ayat lain semua tengok surah 4. Ayat 10. Sekejap. Ingat ayat dia berapa? Surah 4. Surah 4, 105. Inilah sama macam ayat tadi Surah 12 ayat 108. Apa maksud ala basirah? Di atas ni, apa yang Allah ajarkan. Tu kita buat sebab nak cari apa? Pandangan Allah, bukan pandangan siapa-siapa pun. Dan mestilah ikut apa yang Allah telah tetapkan dalam kitab dia, bukan ikut ideologi sendiri yang dibuat-buat ke. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. ولا تكن للخائنين خصيما. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau kitab ini, yang mana dalamnya adalah kebenaran, bilhaq, sesuatu yang tetap.
syai'us sabit. Maksud al-haq ni apa? Syai'u sabit, ditetap, tak berubah-ubah. Begitulah dia. Stabil, sentiasa relevan. Sedangkan lawan dia batil, asyai'u al-mutaghayyir. Sesuatu yang sentiasa berubah-ubah. Asyai'u al-mutaghayyir. Jadi yang ini Allah kata untuk apa? Litahku ma bainan nas, supaya engkau menjadikannya satu undang-undang ataupun jalan hidup, hukum sesama manusia. Allah kata bima arakallah, berdasarkan apa yang Allah telah perintahkan, wahyukan. Jadi wala takun lil khainina khasima, dan janganlah engkau menjadi penentang untuk orang-orang yang mengkhianati apa yang Allah telah gariskan ni. Janganlah kita pula bersekongkol jadi penentang. Maknanya apa? Tak ikut apa yang arakallah, yang Allah suruh ni. Baik. Jadi ini ciri-ciri orang beriman, ambil apa yang datang daripada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik. Jadi itu tentang antara ini kena buang baliklah ni. Yang ni setiap orang yang hijrah tadi dah semua, nanti saya edit balik ni. Tak apa. Baik. Jadi antara inilah maksudnya orang yang malaikat doakan orang beriman, ciri-ciri dia. Jadi siapakah malaikat yang mendoakan ni? Yahmilunal arsh ni, ada berapa malaikat? Dalam surah 69 ayat 17, saya masuk terus ayat ni sebab dia satu, orang kata, highlight penting lah. Jadi saya terus, mana-mana ayat yang jadi highlight penting, saya masukkan terus. Mana yang untuk kupasan, saya masuk dalam bentuk nombor macam ni. Baik, kita tengok 8 malaikat penanggung arash. Ini dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah pada ayat yang ke-17. Jadi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaku ala arjaiha. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat yang berada di penjuru-penjuru langit. Dan yahmilu 'arsya rabbika, ia memikul arash Tuhan engkau di atas mereka pada hari tersebut. Berapa? Sama ni ada 8 malaikat. Wallahu ta'ala ala. Ada sebut 8 ni adalah satu lah. Satu tu 8. Iaitu lebih ni lah. Ada yang kata 8 kumpulan. Allah Ta'ala ala. Tapi yang lebih penting, yang lebih tepat, Allah tak sebutkan tentang golongan fauqahum. 8 tu dah tunjuk 8 lah. Yang besar. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi sebutkan, saya tak masukkan ke? Sekejap mana dia? Ya. Saya tak masukkan. Sekejap Hadis Nabi dalam satu hadis ada diperlihatkan tentang 8 malaikat ni. Mana hadis dia? Tinggal dalam slide ke apa? Tak kejap Uzinali. Cari hadis tu.
Sekejap mana hadis dia? Lagi. Okey. Tak apa, nanti ni saya masukkan lah. Saya tertinggal ni tadi. Dari hadis daripada Jabir bin Abdullah. Kita nak cerita tentang malaikat yang disebutkan. Jadi, cuba kita baca. Uzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh ma baina syahmati uzinihi ila atiqihi masiratu sabi'imi'ah sanah. Jadi diizinkan aku untuk menceritakan tentang malaikat daripada banyak malaikat Allah. Jadi Nabi diizinkan, nampak? Jadi Nabi ni maknanya dia boleh suka-suka ke bagi tahu? Tak. Bima araka Allah ala basirah. Ayat tadi 12:108 dengan surah 4 ayat 105. Itu Nabi. Kita boleh tak suka-suka dakwah agama dengan suka-suka? Tak boleh. Nabi pun ada kata uzinali, aku diizinkan Allah untuk cerita. Bukan Nabi lihat betul-betul jelas. Nabi diberi cerita oleh Allah, khabarkan, Nabi cerita balik kat kita. Untuk apa? Cerita tentang satu malaikat, kelompok malaikat daripada banyak malaikat Allah. Iaitu apa? Iaitu malaikat min hamalati al-arsh, iaitu malaikat yang menanggung arash. Jadi ma baina syahmati uzunihi ila atiki masiratu sab'i mi'ah. Iaitu apa yang di antara bahu dia, telinga dia, daging telinga, cuping, daging telinga, cuping telinga ni, kan? Hinggalah atikihi ni, bahu dia, berapa? Sab'i mi'ah, 700 tahun. Jadi kita nak daripada bahu nak naik ke telinga dia makan masa 700 tahun. Itu kalau umur sempat. Maknanya nak gambar dia tak boleh kira kilometer. Kilometer ke cahaya ke kan? Main tahun dah terpaksa main tahun. Sebab terlalu jauh. Terlalu besar ni maknanya. Itu bahu sini maknanya malaikat ni ada telinga tak? Ada telinga, ada bahu. Yang lain tak tahu lagi. Itu bahu sini je nampak tau. Berapa tahun? 700 tahun. Sebesar-besar makhluk itu, kan? Nak banding kita ni. Tapi dia buat apa? Apa kerja dia buat? Bertasbih. Dia tasbih lagi. Dan memuji Allah. Puji Allah lagi. Dan mendoakan. Paling besar. Itu yang kita rasa macam, bayangkan. Kan? Kita kalau ada orang besar kan, raja ke, yang gah, yang hebat besar. Tiba-tiba dia, kita tahu dia cakap pasal kita, puji kita, kita rasa seronok tak? Seronok tak? Kan? Orang yang ternama, tiba-tiba kita tahu, dia puji kita, dia kata dia, kita rasa macam mana? Perasaan? Ui, bestnya. Lepas tu kita kena rasa seronok jadi orang beriman sebenarnya. Tak rugi jadi orang beriman ni. Sebab apa? Ni makhluk hebat ni sentiasa doa. Sebab tu penting tak rukui iman kepada malaikat ni. Penting, dia akan tingkatkan iman kita tahap yang dahsyat.
Sebab tu para sahabat ni tak kisah hari perang dia. Allah kata ada malaikat turun. Mereka bukannya nampak macam Nabi nampak pun. Tapi dia punya rasa dia cukup mantap. Sebab tu penting belajar rukun iman untuk mantapkan iman. Penting kenal malaikat supaya kita tahu. Tengok Allah nak cerita tentang apa perbuatan dia. Sebesar dia macam tu, yang hebat ibadah ya. Bahkan apa? Dia doakan kita ni, punyalah. Subhanallah. Untungnya. Jadi itulah. Nak cerita Nabi, nak cerita supaya lazatnya sahabat ni dengar, woi lagi dia orang rasa, woi bestnya aku bersama dengan Nabi ni, bestnya. Lazatnya sahabat rasa bila dengar ayat ni, dengar hadis ni lagi. Dia dengar ayat tadi Aras ni, malaikat Nabi pun cerita yang ni. Allah izinkan, okey ceritakan rahsia sikit malaikat ni macam mana? Subhanallah. Kalau tidak mungkin kita tak dapat gambar sangat. Ayat ni kata apa? Dan mereka pikul Arash, kemudian mereka doakan kita. Tiba-tiba Allah izinkan Nabi, okey cerita sikit, rahsia sikit, bagi mereka seronok lagi. Tambah lagi dengan hadis ni. Apa dia? Berapa jarak? 700. Subhanallah. Dia doakan siapa? Yang kita yang kedil sangat ni. Subhanallah. Begitu. Sepatutnya kita rasa gembira. Sebab tu saya kata ini khabar gembira Allah untuk memantapkan iman orang beriman. Baik. Jadi antara ciri malaikat lagi ni saya masukkan dalam ni. Saya lupa. Sepatutnya hadis tu dulu. Lepas tu baru masuk. Beberapa ciri malaikat yang mulia nak gambarkan dalam hebatnya malaikat ni. Tadi itu dia punya paras dia. Dia punya gambaran fizik lah. Bagaimana keadaan dia dalam hadis tadi. Jadi saya masukkan sebelum slide ni. Baik, kita tengok antara beberapa ciri malaikat yang mulia dan disebut juga dalam Quran. Beberapa ayat. Yang utama. Pertama malaikat ni apa dia? Kenapa dia mulia? La yastakbirun. La yastakbiru, tak pernah sombong dalam ibadah dia. Cuba tengok dalam surah 7 ayat 206 tu. 7 206. Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kalau kata sesungguhnya makhluk yang di sisi Tuhan engkau tidak pernah sombong terhadap beribadah kepadanya, dan mereka sentiasa tasbih kepada Allah, dan mereka sentiasa sujud kepada Allah. Jadi maksudnya apa Allah nak kata ni? Adakah Allah nak heran dengan kita ni, nak sombong kat dia? Allah tak heran sikit pun. Ni makhluk yang cukup hebat ni, tak ada masalah pun. Tak ada sikit pun kita ni, kalau tak ada Allah tak kisah pun. Yang rugi siapa? Kita yang sombong dan yang rugi. Punyalah. Macam orang nak kata tu. Ni yang pertama. Jadi la yastakbirun an ibadati. Itu pertama. Hebatnya, mulianya malaikat ni. Demikianlah kita diangkat kemuliaan kita antaranya juga dengan ciri yang sama juga. Yang kedua, la yas'amun. Tak pernah jemu. Tak pernah jemu. Dalam surah 41 ayat 38. 41:38. Tadi kita kata la yastakbirun, sekarang Allah jawab lagi. Kalaulah mereka tu nak sombong pun, kan? Tengok Allah kata lagi, ni makhluk dia. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Maka jika mereka sombong kepada siapa? Macam mana sombong kepada Allah ni? Tidak mau sujud. Ya ke?
Ada jawapan tak dalam ayat lain? Tanda orang tu sombong kat Allah apa dia? Apa dia? Ni bukan ni jemur satu lagi. Sombong dulu. Kita selesaikan hal ni dulu. Saya tak sombong lah. Ramai orang kata, mana dia sombong? Dia tahu orang tu dia baik dengan orang, mana dia sombong, tak sombong. Apa maksudnya yang sombong? Memuji Allah lagi. Macam mana bukti dia sombong kat Allah? Allah tunjukkan dia ni. Kan? Dekat mana? Ayat-ayat Allah tinggal ke Quran. Quran tak peduli pun. Ayat Allah ni nyatakan diri dia kat mana? Quran, wahyu turun ni nak kenalkan diri dia dengan wahyu. Macam tu. Bukan cari Allah ke kat mana-mana ke, bukan. Di mana? Di ayat-ayat dia ni. Inilah tanda dia. Nabi, begitulah Nabi. Cara Nabi kenalkan kepada sahabat dia dengan wahyu. Begitu. Jadi, sombong dengan wahyu Allah. Sebab itulah kata Umar Al-Khattab, kata Abu Bakar As-Siddiq apa dia? Quote dia yang paling yang selalu dia kata. Ayyu sama'in. Ni kena ingat ni. Kata Abu Bakar. Ni antara dia punya kata-kata hikmat dia. Ayyu sama'in. Kena ingat. Ayyu tuzilluni. Kan? Wa ayyu ardin tukilluni. Iza qultu fi ni kata-kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bukan Nabi, kalau kita asingkan Nabi, siapa manusia yang paling utama? Kita asingkan dengan Nabi lah. Siapa? Abu Bakar. Manusia paling utama Abu Bakar Siddiq. Jadi ini kata-kata dia. Ada kisah dia tentang kata-kata ni juga sebenarnya. Jadi dia kata ayyu sama'in tuzilluni. Langit mana yang aku nak junjung? Wa ayyu ardin tuqilluni. Bumi mana aku nak pijak? Apabila qultu fi kitabillah, aku berkata-kata tentang kitab Allah ataupun tentang Allah bi ghairi ilm, tanpa apa? Tanpa pedulikan wahyu ni. Tanpa wahyu. Kita cakap tentang Islam. Kan? Semualah. Tapi tanpa arah ke Allah. Tanpa basirah daripada Allah. Jadi ini malu. Allah kata apa? Kata Abu Bakar ni, patutnya kalau kita nak buat macam tu, kalau kita tak nak pedulikan Quran, kita kena cari kat mana? Cari langit lain. Pergi cari bumi lain. Pergi cari. Quran tak nak peduli ni, itulah dia. Seolah begitu punya, patutnya kita rasa malu. Baik. Jadi kata Allah dalam ayat ni, fa in istakbaru, maka jika kamu mereka ini sombong, tak nak pedulikan ayat-ayat aku, tak apa. Sedangkan Allah kata kerana apa? Fallazina inda rabbik, sesungguhnya di sisi maka orang-orang makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah ni, mereka sentiasa bertasbih kepada dia siang dan malam, tak ada masalah pun bagi Allah. Wahum la yas'amun, bahkan mereka tak pernah pun sikit pun rasa bosan dalam beribadah kepada Allah dan jemu dalam hal tu. Jadi ini juga satu bentuk pemuliaan Allah kepada para malaikat. Dalam ayat yang lain, tengok lagi yang ketiga, la yafturun. Ini sifat malaikat. Tak sombong,
tak pernah rasa boring ibadah dan tak pernah rasa penat beribadah. Jemu lain, penat lain. Kan? Kita kadang-kadang tak jemu tapi rasa penat. Halang juga tak nak ibadah. Halang. Kan? Kadang-kadang tak penat pun. Jemu pula dah. Kadang-kadang duduk tak ada. Sombong pula. Betul tak? Jadi itulah dia. Memperkecilkan pula perintah-perintah Allah ni. Jadi ni satu perkara. Inilah. Lepas itu malaikat ni mulia. Dalam surah yang satu lagi ni, surah 21. Ayat 19. Cuba kak. Surah 21. Ayat 19. Hingga 20. Oh, ada satu lagi sebenarnya. La yastahsirun. La yastahsirun sama juga. Letih juga. Sama lebih makna macam yafturun juga. Itu pun kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lahu ma fis samawati wal ard. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan miliknya lah apa yang makhluk yang ada di langit dan bumi. Dan segala makhluk yang ada di sisinya tidak pernah menyombongkan diri terhadap beribadah kepadanya dan tidak pernah merasa penat. Mereka sentiasa bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak pernah berhenti untuk melakukan hal tersebut. Futur ni maknanya sama juga macam rasa lesu. Baik. Jadi inilah bentuk Allah sebut tentang malaikat ni. Ini kelebihannya. Jadi kita kena faham ni tentang inilah malaikat. Yang mana doa tadi tu daripada siapa? Antara malaikat yang agung, yang besar. Pikul arash. Jadi dia bukan doa yang main-main dan kita kena rasa subhanallah. Ini satu bentuk yang Allah nak beritahu pada orang beriman. Inilah dia sebenarnya. Apa yang kamu dapat di dunia lagi. Didoakan oleh malaikat ni. Baik, jadi apa doa para malaikat ni antaranya? Jadi doa para malaikat penanggung arash. Yang ini apa doa dia dalam ayat yang ke-7 tu? Dia ada ayat 7, 8, 9. Jadi saya ambil kuat doa dia saja di sini. Ayat pertama, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka dari azab api neraka. Ini juga doa yang saya sebut tadi, surah 3. Cuba buka. Kita boleh doa ini. Surah 3 ayat 192. 3. Ni doa pagi kita baca ni. Zikir pagi ni. Kerana apa doa ni? Jadi orang beriman sangat harapkan doa ni. Jadi lagi malaikat doa untuk selamat daripada azab. Sebab ni ikrar kita kan pagi-pagi kan. Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 10. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wa ma lizzalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sungguhnya siapa yang engkau masukkan dalam neraka, maka orang itu engkau telah menghinanya. Maknanya apa? Dia termasuk dalam orang yang tidak dapat doa malaikat tadi. Sedang malaikat tadi suruh doa apa dia? Selamat daripada azab, daripada neraka. Jadi sebab itulah siapa orang yang kau masukkan dalam azab ni, maka inilah orang yang Allah telah hina dia. Wa ma lizzalimin min ansar. Dan tidaklah orang-orang yang zalim itu mendapat pertolongan. Kemudian doa seterusnya daripada malaikat ni, dia doa kepada
tadi dia doa untuk selamat daripada azab neraka. Kemudian dia doa untuk apa? Masukkan dalam syurga. Oleh siapa masukkan syurga ni? Semua zuriat keturunan dia. Bukan orang tu je. Maknanya dia buat kebaikan, didoa untuk keturunan dia semua. Subhanallah. Tapi syarat dia apa? Mesti beriman dan ikut jalan Allah. Cumanya kenapa perlu juga doa tu? Sebab kadang-kadang kualiti tak sama. Itu je. Kadang-kadang sama iman masih lagi, tapi kualiti dia mungkin kurang sikit. Kita ni ada macam-macam kan. Dulu solehnya orang tua kita, tapi kita ni dengan macam-macam lagi, dengan gadget lagi dah kesolehan tu hilang, tapi masih lagi yang sama contohnya. Jadi itu doa malaikat ni dia doakan kepada tu. Dan dalam satu ayat lah, kita tengok dalam surah 52 ayat 21, Allah akan kumpulkan semua zuriat keturunan dalam syurga, walaupun asalnya berlainan tingkat. Tapi akhirnya dapat, kerana rahmat Allah ni dapat naik tingkat yang sama. Asalnya kurang sikit lah, taraf dia rendah sikit dalam syurga tu. Tapi kerana adanya orang soleh yang hebat yang ada di atas tu, dia pun dapat nikmat yang sama kat tempat yang tinggi tu. Itu antara hadis, itu masuk ayat ni. Dalam tafsiran kata begitulah. Cuba tengok ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman itu dan diikuti mereka ini dengan keturunan mereka. Keturunan mereka ikut apa yang mereka buat dengan keimanan yang sama. Bi-iman. Al-haqna, kami akan temukan mereka. Al-haqna. Dengan zuriat keturunan mereka ni. Dan tidaklah kami akan sia-siakan daripada amalan mereka walaupun sikit pun, satu pun. Kerana apa? Kerana setiap sesuatu, kullum ni, setiap seorang itu di atas kasabah. Kasabah ni usahanya. Allah rohin, sebagai menjadi dia punya cagaran dia. Sebab itulah kita kena, maksudnya apa ni? Kita kena usaha untuk dapatkan ni. Sebab itulah kena ajar apa? Kena ajar anak, kena anak cucu, ajar untuk beriman. Itu je syarat dia. Syarat dia ni, kalau tak beriman tak dapat lah. Ajar anak cucu semua yang untuk beriman supaya dapat cagaran. Lagi-lagi kalau iman mereka kualiti lebih tinggi lagi, kan, lebih baik lagi, maka kita itu dapat lebih tinggi kedudukan kita lah. Jadi ni malaikat ni berdoa kan semua, termasuklah keturunan-keturunan orang yang beriman itu. Kemudian setelah itu malaikat ni doa lagi, waqihim sayyiat, dan jagalah mereka daripada keburukan-keburukan. Kerana apa? Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa zalika huwal fawzul azim. Barang siapa yang dilindungi daripada keburukan hari ini, apa dia? Hari kiamat tu, iaitu azab. Azab Allah. Maka itulah orang yang benar-benar telah dapat rahmat Allah. Dan demikian itulah kejayaan yang sebenar-benarnya, yang agung. Dan sekali lagi ditutup. Apa yang penting dalam ni, doa ni? Daripada awal doa, dia suruh jaga Allah selamatkan daripada azab, masukkan dalam syurga semua keturunan dia. Dan ditutup lagi dengan, ya Allah, jaga daripada azab, selamatkan daripada azab. Sebab apa? Inilah maksud rahmat Allah yang sebenarnya. Dalam surah orang-orang yang sabar ni, Allah sebut Allah selamatkan daripada rasa ketakutan di hari akhirat dalam surah Al-Insan. Tengok surah Al-Insan
ayat yang ke jadi orang yang awal-awal dahulu di dunia ditakutkan azab ni, maka kerana usaha mereka tadi mengharapkan rahmat Allah di dunia tadi, maka Allah akan selamatkan mereka. Jadi Allah sebut ciri-ciri orang ni, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, sesungguhnya kami bimbang daripada Tuhan kami hari yang mana muka berkerut-kerut, masam. Kerana apa? Melihat keadaan yang menakutkan ketika itu. Lalu Allah kata apa? Fa waqahumullah. Jadi doa mereka waqihim. Jadi waqahum, maka Allah pun pelihara mereka daripada keburukan hari tersebut. Dan walaqahum, dan Allah kembalikan mereka kepada, Allah beri mereka kegembiraan dan gelak ketawa di dalam syurga bersama dengan keturunan dia. Sebab itu pentingnya rasa khauf, takutkan azab. Bayangkan malaikat yang besar tu, maknanya dia, itu benda yang paling dia bimbang, iaitu makhluk, iaitu orang beriman ni diazab. Mereka ni, apatah lagi kita ni yang kerdil ni lagilah. Dia kena Lepas tu doa ni yang penting sekali adalah waqina azabannar. Itu antara benda dia. Kita harapkan syurga satu, tapi yang paling penting harapkan apa? Kita selamat daripada azab. Tak sempat masuk, terus masuk syurga terus. Tak nak kena azab dulu baru masuk. Sebab azab ni sangat dahsyat. Sebab tu malaikat ni doakan dia, selamatkan dua kali dia doa. Syurga sekali tengah-tengah, ditutup lagi dengan selamatkan azab. Walaupun dapat masuk syurga nanti, tapi kena azab dulu, amatlah dahsyat tu. Kita harapkan kita ni dapat hisab mudah, dapat terus masuk syurga. Itu tanda apa? Doa ni dimakbulkan, kita dapat doa ni. Jadi sebab itulah itu masuk kejayaan yang sebenar. Dalam surah 3 185 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan merasai periknya kematian. Dan tidak lain sesungguhnya kamu akan dicukupkan segala bentuk balasan kamu pada hari kiamat. Bukan sekarang. Hari kiamat baru akan dicukupkan. Tuwaffauna. Kemudian faman zuziha 'alan nar, maka siapa yang terselamat daripada azab ketika itu, dan dia terus dapat masuk syurga. Inilah kita nak golongan ni. Kena je hisab nanti, selamat daripada azab, terus masuk syurga. Faqad faz. Inilah orang yang berjaya. Siapa yang kena azab walaupun sekejap je, itu orang yang rugi. Siapa yang kena azab walaupun sekejap je, dia dapat masuk syurga. Orang yang tetap rugi. Sebab itulah ahli neraka yang masuk syurga ada tanda. Apa dia tanda dia? Kan ada tanda dia bekas jahanam ni. Bekas ahli jahanam walau macam mana pun. Tapi dia dapatlah kemudiannya. Tapi bagi orang beriman kita ni, usaha kita apa dah? Tak nak langsung kena. Itu usaha kan. Dan wamal hayati dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan yang menipu daya. Itulah tentang doa malaikat ni. Baik, ada beberapa golongan yang mendapat doa malaikat ni. Sentiasa banyak malaikat doa kan. Antaranya sebenarnya ada banyak lagi. Jadi dalam 12 golongan sebenarnya. Antaranya 5. Kita ambil 5 ni. Pertama, orang yang membaca dan belajar Quran. Dalam nota bahasa asli pun ada, kita nampak lah dekat tu kan, dia panjang sikit. Ini saya buat poin macam ni. Orang yang baca dan belajar Quran.
Ini malaikat doakan dia. Yang kedua apa? Orang yang mengajar orang lain kebaikan. Ajar apa? Ajar Quran tadi lah. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allam. Hadis biasa kita baca tu rupanya dengan kita buat tu bukan sahaja kita dapat pahala kebaikan tu. Bahkan ada makhluk yang doakan kita kan atas usaha kita buat benda tu. Yang ketiga, orang yang infak pada jalan Allah. Tadi yang pertama ni bahagian ilmu. Yang kedua, orang yang infak. Dan yang ketiga, orang yang mendoakan kebaikan buat orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut. Dan yang kelima, orang yang menunggu-nunggu waktu solat. Jadi waktu solat ni ada macam-macam lagi pecahan dia. Ini orang yang berjalan, orang yang masuk dalam saf, penuhkan saf, orang yang duduk saf awal sekali. Itulah dia ada pecah ni. Banyak lagi lah dalam doa kepada malaikat orang-orang yang demikian. Jadi antaranya 5 ni lah yang utama yang akan dapat doa daripada para malaikat. Antaranya yang pertama ada hadis dia, hadis pertama ni, iaitu malaikat mendoakan orang yang belajar kitab Allah. Adalah hadis dari Sahih Muslim, majtaba'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitab Allah, yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimis sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidak berkumpul satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid dan tempat untuk menuntut ilmu lah. Termasuk yang ni, yang banyak disebut Allah. Jadi mereka membaca kitab Allah, belajar Quran, dan mereka mempelajari isi kandungannya sesama mereka. Melainkan turun ke atas mereka ketenangan dan rahmat Allah menyelimuti mereka, serta para malaikat mengerumuni mereka. Dan Allah sebut nama mereka kepada makhluk di sisinya. Jadi Allah sebutkan kat malaikat ni, si fulan, si fulan. Hebatlah. Kita je tak perasan. Mudah-mudahan kita pernah nama kita disebut di langit. Kan, guru-guru doakan semualah. Orang yang sama-sama, orang beriman ni. Baik, yang kedua tadi, orang yang mengajar orang lain kebaikan. Ini. Jadi innallaha malaikatahu wa ahla samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sehingga ke semut dalam sarang, sehingga ke ikan dalam laut, semuanya mendoakan keampunan dan rahmat Allah dilimpahkan ke atas guru yang mengajar orang lain kebaikan. Ini yang kedua, golongan yang dapat doa malaikat. Yang ketiga, golongan yang infak pada jalan Allah. Jadi ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ni ingat di doa ni. Jadi setiap pagi, itulah penting ni, bahaya ni. Kalau kita kelekut, kena apa? Doa satu lagi ni. Tiada satu hari pun di mana hamba-hamba Allah berada waktu pagi, melainkan akan datang 2 orang malaikat. Setiap hari lah mana? Tak ada satu hari pun, mana setiap hari. Pagi tu. Satu malaikat doakan dia, ya Allah berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Satu lagi malaikat doakan, ya Allah berilah binasa pada orang yang menahan hartanya. Jadi ni doa. Doa yang kelima, golongan yang mendoakan orang lain, saudaranya tanpa pengetahuannya. Kata Nabi SAW, man da'a li akhihi bi zahril ghaib. Siapa yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya, qala al malakul muwakkil bihi, berdoa malaikat yang diwakilkannya berdoa, amin walaka bimislih. Jadi dia dapat amin malaikat dengan khasiat doa yang sama macam dia doa. Apa saja dia doa kepada saudara dia, itulah yang diaminkan oleh malaikat. Dia dapat yang serupa. Boleh jadi doa dia lebih, yang dia doa tu kena dekat dia lebih lagi daripada kena pada orang lain. Kan? Mungkin doa malaikat mustajab. Silap doa dia tu kena dekat dia lebih lagi. Baik. Yang kelima, doa kepada ni silap ni. Solat Dia tukar nanti. Orang yang solat berjamaah. Ni hadis ni kecil sikit, dia panjang. Jadi solat berjamaah seorang kamu melebihi pahalanya solatnya bersendirian di pasar dan rumahnya sebanyak 20 lebih kali ganda. Demikian itu kerana dia berwuduk, memperbaiki wuduknya, dia pergi masjid, dia berjalan. Yang tiada ia inginkan dan yang menggesanya ke masjid kecuali untuk solat. Maka bagi setiap langkahnya diangkat kedudukannya 1 darjat untuk diampunkan 1 kesalahannya. Dan para malaikat mendoakan seorang kamu selagi dia berada di tempatnya. Apa doa dia? Ya Allah,
rahmatilah dia selagi dia tidak berhadas dan tidak menyakiti orang lain. Sabda baginda lagi, seorang kamu dikira sedang solat selagi mana dia menunggu waktu solat. Maksudnya, ada syarat lah kat sini. Dia dapat rahmat selagi mana dia tak batal wuduk dia. Dia duduk, dia tunggu nak solat. Dan dia tak sakiti orang lain. Inilah antaranya 5 golongan yang mendapat doa malaikat di langit ni. Baik ya. Jadi sampai sinilah untuk kita ayat surah 7 ayat 9 kupasan kita pada pagi ini. Surah 40 ayat 7 hingga 9. InsyaAllah nanti kita sambung ayat seterusnya, ayat 10 hingga ayat 12. Baik. Kita ada kelas hadis Ada yang datang untuk kelas hadis? Isnu Muslim. Ada yang datang untuk Isnu Muslim? Okeylah, jadi kita sampai sini dulu untuk kelas ni. Kita masuk Isnu Muslim sikit. Isnu Muslim Muqaddimah. Okey. Baik, sebelum tu mana buku dia?